Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Saudara dan saudari, sudah sekian lama bumi ini berputar pada paksinya dan selama itu jugalah lanskap kehidupan manusia tidak pernah berubah. Begitu juga dengan bahasa Melayu yang sudah lama digunakan pakai di Kepulauan Melayu sejak berabad lamanya. Biarpun waktu sudah beralih seiring nyawa menghanyut usia, senafas jalan mengejar dunia, bahasa Melayu masih utuh bak mentari yang senantiasa menyinari alam semesta. Maka hadirin, ayo kita terokai satu tinta yang sering didengari. Bahasa Melayu, wahana perpaduan bangsa. Saudara, takrif asal perpaduan jika disusuri tamsilnya menurut Dewan Bahasa dan Pustaka ialah penggabungan, kecocokan dan perihal yang berpadu yang membawa erti bergabung menjadi satu. Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Viti Sambatan adalah figura yang sering kita jadikan contoh dan rujukan serta dijulang sebagai arkitek yang membina jambatan perpaduan yang diwariskan kepada kita. Berlandaskan 3 tokoh terkemuka negara ini, kita dapat sedari bahawa bahasa Melayu merupakan tonggak utama penggabung kepada perpaduan di Malaysia. Justru, saya akan layarkan 3 bahtera minda agar anda di luar sana memahami akan intipati bahasa Melayu sebagai wahana perpaduan bangsa. Saudara dan saudari, ilmu bahasa Melayu dan perpaduan. Mari kita imbau sejarah lampau ketika penjajah takbur ke bumi timur, Kota Melaka hancur dikebur. 446 tahun tak ubah seperti siksa kubur. Namun demi setia pada negara, patah lidah alamat kalah, patah keris alamat mati. Kita hunus senapang berjuang menegakkan maruah bahasa, bergegak gempita suara nusa. Namun, bedilan meriam dan bidikan senjata kini bukan lagi menjadi resmi. Laporan Rahmat Talib bertujuan untuk memungkinkan nilai bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan supaya dapat berkembang menjadi bahasa perpaduan yang menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Tamsilnya, betapa tingginya nilai bahasa Melayu menjadi neraca utama dalam memastikan rakyat Malaysia bersatu padu. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Saudara dan saudari, pengaplikasian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Kata bunda, yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Pesanan ini bukan sekadar tinta di mata pena, malah telah menjadi bidalan generasi lama. Agar saya dan anda semua jadikan panduan dalam berbahasa. Nilai bahasa Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai bahasa basahan, namun bahasa rasmi dan tidak rasmi dalam menjana perpaduan dalam masyarakat kita. Masyarakat Malaysia tanpa mengira latar belakang, kaum dan agama membasahi bibirnya sehari-harian dengan bahasa Melayu. Sejarah telah membuktikan bahasa kesanggupan masyarakat pluraliti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
telah mewujudkan satu keadaan perniagaan dan kehidupan berkomuniti yang harmoni. Usah risau jika ingin berjual beli dengan tauke Cina kerana bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu. Usah khawatir jika ingin menjamah nasi kandar buat merarau pada hari Sabtu kerana saudagar India fasih berbahasa Melayu. Saudara dan saudari, khazanah bahasa Melayu untuk perpaduan generasi masa depan. Saat British menjarah Ibu Pertiwi, semuanya diracuni dan dieksploitasi, bermula daripada hasil bumi sehinggalah maruah bangsa dan bahasa yang kita cintai. Kisah di mana anak kecil dipaksa untuk menyanyikan lagu kebangsaan Layan Union sehingga menjadi igawan dan mimpi ngeri untuk diingati oleh si kecil itu yang kini sudah menginjak usia senja mereka. Adakah anda mahu anak cucu kita menyanyikan lagu kebanggaan si penjajah rakus itu kembali? Tidak perlu berfikir panjang, sudah tentu jawapan tidak yang akan meniti di mulut kalian. Itu pun jika di dalam atma kalian sudah tertanam rasa cinta dan sayang terhadap tanah bertuah ini. Sedang kita hanyut dibuai arus kemodenan, sikap prejudis tentang kehebatan bahasa Melayu dan stigma bahasa orang berkulit putih adalah lebih megah semakin menjadi-jadi. Apa tidaknya, pembesar-pembesar di negara kita masih gairah menggunakan bahasa asing, umpama malu betul-betul menggunakan bahasa sendiri. Takut-takut dibilang lapuk dan tidak mengikut trend. Jadi, siapa lagi yang akan meneruskan legasi bahasa Melayu kalau bukan anak cucu kita? Nak diwarisi harta kepada anak-anak, takut esok lusa habis dibuat joli. Nak diberikan tahta, tapi kita bukan siapa. Hanya ada khazanah bahasa yang boleh dijadikan akomodasi pengekalan warisan bahasa Melayu. Khulasanya, bahasa Melayu perlu dijaga agar sentiasa menjadi maruah dan akan mengikat tali ikatan perpaduan masyarakat Malaysia. Manusia yang lemah sekalipun, jika bersatu akan dapat menggoncang dunia. Demikianlah kesannya sebuah perpaduan, kata Bapa Permodenan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Jangan biarkan peristiwa berdarah 13 Mei berulang kembali, dek, kerana perpecahan perpaduan antara kita. Jangan biarkan bahasa Melayu terkubur bersemadi tidak bernama. Sekian madah bicara daripada saya. Saya akhiri diskusi ini dengan serangkap pantun. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Bahasa Melayu jangan dilupa supaya kita bersatu hati. Sekian, terima kasih.